wa hiya adadun ma yujza bihi yujza min ad-dhahaya 'anil mudahhin fa innahu mukhtalafu fi dhalika, iaitulah bahagian jumlah yang boleh untuk seekor binatang. Berkatalah mazhab Maliki dan juga disokong oleh mazhab Hambali, yajuzu an yadhbaha ar-rajulu kabsha awil baqara awil badana mudahhiyan an nafsihi wa an ahli baitihi alladhi talzimuhu nafaqatuhum bi syar'. Dia kata harus seseorang menyembelih, seorang lelaki menyembelih seekor kambing atau seekor lembu atau unta, ya, untuk dirinya dan juga ahli keluarganya yang semuanya termasuk di bawah tanggungannya. Masuk bawah tanggungannya. Jadi mak ayah tuan-tuan masuk di bawah tanggungan tak? Tak masuk kan? Tak masuk, maka tak boleh lah patutnya. Begitu. So anak dan isteri tuan-tuan bolehlah dimasukkan. Wa kadzalika indahul hadaya, dan begitu juga pendapat Maliki dalam bab hadyun. Wa ajaza Syafi'i wa Abu Hanifah wa jama'atun an yanhara ar-rajul badana an sab'. Dan mazhab Syafi'i dan Abu Hanifah dan sebahagian lain berpendapat boleh dan harus untuk seorang menyembelih lembu atau menyembelih unta, satu ekor unta, seekor ekor lembu untuk 7 bahagian. Sebab tu yang kita 7 bahagian ni. Satu bahagian RM500, ada 400, ada 500 dan seumpamanya. Wa kadzalikal baqaratu mudahhiyan aw muhdiyan. Wa ajma'u ala anna al-kabsh la yujzi illa an wahid. Tetapi telah bersepakat seluruh ulama, kambing tak boleh dibahagi-bahagi. Lembu, unta boleh bagi. Yang kecil kambing tak boleh bahagi sebab dia kecil dah. Ya. Illa ma rawahu Malik an min annahu yajzi an yadhbahu ar-rajul an nafsihi wa an ahli baitihi la ala jihati syirkah bal idza ishtarahu mufradan. Tetapi mazhab Maliki ada pelik sikit. Dia kata masih boleh niat saja, niat. Kalau beli kambing seorang saja, suami je beli kambing, tak beritahu langsung apa-apa pada isteri dan anak, ya, boleh masa dia sembelih itu dia niatkan untuk dia dan untuk ahli keluarga dia. Boleh. Tapi maknanya bukanlah sembelihan itu semuanya dapat. Tak. Pahala tu dikongsikan dengan ahli keluarganya. Ya. Kerana apa? La ala jihati syirkah. Bukan maknanya satu ekor tu dia punya bahagian satu, isteri dia satu, anak dia tak. Dia seorang je, tapi pada sudut bal ishtarahu mufradan. Dia beli seorang-seorang, maka dia sembelih itu pahalanya itu. Ya. Telah terbukti daripada hadis riwayat Aisyah. Aisyah berkata, kunna bi Mina, kita berada di Mina dekat Mekah tu, fa dukhila alaina bilahmi baqar. Fa qulna ma huwa? Maka tiba-tiba dibawa pada kita daging lembu. Maka kami bertanya, ni apa ni? Fa qalu dhahha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an azwaji. Nabi telah pun menyembelih untuk isteri-isterinya. Hadis sahih Bukhari dan Muslim. Maknanya ada kes, bukan kes, ada bukti bahawa Nabi menyembelih dan diniatkan untuk orang lain selain daripada dirinya sendiri, tetapi orang di bawah tanggungannya. Wa khalafahu fi dhalika Abu Hanifah wa Thawri ala wajhil karaha la ala wajhi adamil ijza. Tetapi mazhab Hanafi dan Thawri berpendapat tak boleh dikongsikan, tetapi dari sudut tidaklah haram, tapi tidaklah tak sah, tetapi dia kata hanya makruh sahaja. Kenapa mereka berbeza pendapat? Kerana yang pertama, mu'aradatul asli fi dhalika lil qiyasil mabni ala al-atharil warid fil hadaya. Kerana bertembungnya asal dalam asal hukum dengan qiyas yang dibina di atas dalil yang wujud dalam kes sembelihan haji, ya. Wa dhalika anna al-asla huwa alla yajzi illa wahid an wahid. Hukum asal dalam bab kurban, satu orang, satu. Habis cerita. Wa dzalika tafaqu ala man'il ishtirak fi dha'ni. Ya, dan itu juga telah bersepakat tidak bolehnya berkongsi dalam bab dha'n. Wa inna ma qulna innal asla huwa alla yajzi illa wahid an wahid li anna al-amra bi tadhiyah la yataba'ad.
Kerana satu bahagian satu orang untuk satu orang saja. Kerana bab korban ni dia tak boleh dijuzuk-juzukkan. La yataba'ab, dia tak boleh sebahagian orang sebahagian, dia tak boleh. Di satu orang dapat satu je. Kalau bagi tak boleh, tak jadi. Itu hukum asal dia. Id kana min man kana lahu syirkun fi dhahiyah laysat yantaliqu alaihi ismun mudahin illa in qama dalil. Kecuali adanya dalil yang mengharuskan. Ya. Amal athar, maka hukum asalnya patutnya seorang-seorang lah. Tapi ada tak dalil yang menunjukkan boleh dikongsi? Maka wa amal athar alladhi anbana alaihi alqiyas almu'arad li hadzal asl. Adapun ada wujudnya dalil yang dibina di atasnya kias yang bercanggah dengan asal ini adalah apa yang diriwayatkan daripada Jabir, seorang sahabat, dia berkata, nahatna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam amal Hudaybiyah al-badnah an sab'. Kami pada kami telah menyembelih seekor binatang korban unta badanah pada tahun Hudaybiyah dan kami bahagikan kepada 7. Hadis sahih riwayat Muslim dan Abu Daud dan Tirmizi. Dan dalam sebahagian riwayat Nabi telah pun menyembelih unta untuk 7 dan lembu pun untuk 7. Maka Abu Hanifah dan Syafi'i telah qiyas ataupun mengambil hukum ini kepada binatang korban selain daripada hadyun, hadaya tadi itu. Ya. Wa amma Malik farajah al-asl. Malik tak setuju. Mazhab Maliki dia ambil yang asal, yang seorang untuk seorang je. Kalau nak sedekahkan pahala, kongsi pahala tak apa, kongsi bahagian tak boleh. Ya. Kerana apa? Li'annahu talla li hadis Jabir. Kerana dia berpendapat hadis Jabir tadi ada kekurangan. Maknanya tak kuat untuk jadi hujah. Ya, bi anna dhalika kana hina saddal musyrikuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil bait. Kerana hadis yang digunakan Nabi kongsi itu hadis ketika situasi yang tertentu. Situasi apa itu? Situasi orang musyrik menyekat Rasulullah daripada Baitullahil Haram, maka mereka membuatlah sembelihan hadyun. Hadyun ni faham tak tu? Hadayah-hadayah ni. Macam tuan-tuan buat haji tamattu' ada hadyun. Tuan-tuan buat haji apa lagi? Haji qiran ada hadyun. Dia macam kikir macam dam lah. Kikir macam dam tu. Jadi bila tuan-tuan ada tak boleh selesaikan haji, maka tuan-tuan kena buat hadyun. Macam Nabi dululah, dah pergi ramai-ramai nak pergi buat haji, tiba-tiba orang musyrik tak bagi masuk, lalu Nabi pun tersekat. Maka Nabi pun kata nak mengambil keputusan balik. Tapi nak balik kena buat sembelihan dulu. Itu yang kesnya para sahabat semua tak nak buat, mogok. Bukan mogok, tak suka. Mereka tak mau buat, tak mau balik, jom kita terus saja. Maka Nabi pun buntu, macam mana? Suruh sembelih, semua tak mau sembelih. Senyap je. Ya, maka Ummu Salamah isteri Nabi menjadi pemberi solusi. Kehebatan seorang isteri kan. Apa solusi dia? Rasulullah tengah pening-pening kepala mikir macam mana nak buat. Ummu Salamah kata, ya Rasulullah kau buat dulu. Nanti orang tak cakap banyak. Tak payah cakap, kau buat je, orang buatlah nanti. Lalu Nabi pun terus keluar dan Nabi buat. Maka sahabat nampak, sahabat pun tak cakap banyak, buat tu. Itulah dia ceritanya. Maka Malik kata tak boleh, itu kes, spesifik kes. Sebab memang mungkin tak cukup bahagian, tak cukup unta, tak cukup lembu, tak cukup kibas. Dah disekat jalan. Ya, dan itu pun itu menjadi wajib. Dia kata kat sini wa hajjul muhassar ba'da laisa huwa indahu wajiban wa innama wa tatawwu. Wa hajjut tatawwu yajuzu andahu fihi al-ishtirak. Ya, iaitulah hadyu yang wajib tak boleh ishtirak. Hadyu sunat boleh ishtirak. Ya. Jadi bagi muhassar ni kira-kira wajib lah. Ya. So dia tak boleh ishtirak. Wala yajuzul ishtirak fil hadil wajib. Tidak harus je berkongsi bahagian dalam benda yang wajib. So jadi kalau tuan-tuan ada korban yang wajib, maka dalam mazhab Maliki tak boleh kongsi. Seorang sudah. So seorang ambil lah satu ekor kibas sudahlah. Ya. Lakinna 'ala al-qawl bi anna ad-dhahaya ghairu wajibah faqad yumkinu qiyasuha 'ala hadha al-hadi. Tetapi bagi dhahaya ataupun sembelihan korban yang tidak wajib, yang bukan nazar. Kalau nazar wajib, tapi yang bukan nazar punya, yang memang kita sukarela, maka ketika itu boleh untuk dikongsikan. Ni
berleret-leret dan berpusing-pusing sikit lah keterangan Ibn Rushd. Saya baca Ibn Rushd punya keterangan saja, ya. Maka dia kata, dan diriwayatkan daripada Ibn Al-Qasim annahu la yajuzu ishtirak la fil haddin tatawwu' wala fi hadi wujub. Tapi ada seorang ulama Maliki nama dia Ibn Qasim, dia ni syadid. Dia kata tak boleh kongsi dalam yang sunat, dalam yang wajib pun tak boleh. Wa hadza ka'annahu, dan kata Ibn Rushd, ini seolah-olah dia raddun lil hadis, kan dia menolak hadis ini kerana ada bercanggahnya hadis tersebut dengan asal di dalam bab ini, ya. Habis kat situ. Kemudian wa ajma'u ala annahu la yajuzu an yashtarika fi nusuk akthar min sab'ah, dan telah bersepakat seluruh ulama yang mengatakan harus berkongsi, ya, dalam ibadah ini, dalam ibadah kurban ini tak boleh lebih daripada 7. Wa in kana qad ruwiya min hadis Rafi' bin Hudayj wa min tariq Ibnu Abbas, yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan Tirmizi dan Hasan menurut Tirmizi, al-badanatu an ashrah, seekor badanah boleh 10 orang kongsi, tapi ijma'nya tak boleh, sebenarnya 7 je, ya, 10 tak boleh. Walaupun dia kata kat sini, walaupun ada hadis yang mengatakan kongsi 10. Wa ijma', berkatalah Imam Tahawi, wa ijma'uhum ala annahu la yajuzu ay yashtarika fi nusuk akthar min sab'ah dalilun ala anna al-athar fi dhalika ghairu sahihah. Dan dia kata, Imam Tahawi kata, ini menunjukkan hadis, semua dalil-dalil yang menunjukkan 10 dan lebih daripada 7, semuanya hadis yang lemah. Dan berkatalah ulama hadis, dia kata hadis yang 10 ni sebenarnya hadithun mansukh, hadis yang mansukh, telah dibatalkan, dia punya gazet hukum dia, ya, kerana hadis Jabir lebih datang kemudian. Hadis Jabir yang membagi kepada 7 itu lebih datang kemudian, iaitulah pada Haji Wida'. So maknanya yang terakhir Nabi buat menasahkan yang awal. Wa inna ma sara malikun li jawazi tashriki rajul ahli baitihi fi udhiyatihi aw hadihi lamma rawahu an Ibnu Shihab ma nahara rasul an ahli baitihi illa bananah wahida aw baqarah wahida wa inna ma khulifa maliku fi dhahaya fi hadha al ma'na li anna al ijma' in aqada ala man'i tashrik fihi fil ajanib. Maka mazhab Maliki berkata tak boleh berkongsi dengan ajanib, dengan orang yang bukan ahli keluarga kita, yang bukan di bawah tanggungan kita. Tapi macam surau ni kita, ataupun masjid, 1 ekor lembu kita kongsi orang macam-macam, boleh tak? Boleh lah. Tapi mazhab Maliki ni ada banyak problem lah bab-bab macam ni, ya. Dia kata fawajaba ayyakuna al-aqarib fi dhalika fi qiyasil ajanib wa inna ma faraqa Malik fi dhalika bainal ajanib wal aqarib li qiyasil dhahaya alal hadaya fi fil hadis. Tak apa tuan-tuan, cuma kita nak bagi kesimpulan ni, itulah, dia pisahkan orang luar dengan orang di bawah tanggungan, berbeza dengan tempat itu. Pendapat Maliki lah, tapi kita kalau nak pegang pendapat Syafi'i dan Jumhur, maka diharuskan 7 bahagian dan dicampur orang yang aqarib dan ahli keluarga dan lain-lain.